Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 20 Mac 2021 bersama saya VVM Nuzaika. Berita utama, hampir 1,000 unit rumah mampu milik bakal dibina di kawasan penempatan baru yang akan dibuka di Kampung Segedup dan Sungai Maung di sini. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, 2 tapak tanah telah dipasti untuk dibangunkan penempatan baru tersebut. Katanya pembinaan penempatan baru itu akan bermula sebaik jalan yang sedang dibina menghubungkan Kampung Segedup dan Sungai Maung siap sepenuhnya nanti. Jaya dah dekat 60%. Siap dah Jaya, tapi tanah dah dikenal pasti untuk kampung baru. Generasi kedua Kampung Segedup, Sungai Maung, mungkin juga sebagian dekat Kudai. Orang Satok. Dah masuk Orang Satok, mana balance-nya Orang Satok lain. Masuk yang dua. Hidup pun Satok saja. Mau Satok. Kanannya di bawah Satok. Dan kalau perumahannya banyak, mungkin orang lain juga lah. Tapi saya belum tahu berapa unitnya. Dekat-dekat juga ada 1,000 unit. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah selepas menyampaikan geran MRP Ketua Menteri di Pusat Hikmat Dun N81 pada Sabtu. Menurutnya, kerajaan negeri akan membina rumah mampu milik itu dengan reka bentuk yang baru. Kita akan membangun rumah, iaitu rumah mampu milik dengan desain yang baru dan ongkos infrastruktur itu bagi Timbok dengan jalan raya ditanggung oleh kerajaan. Terdahulu, Ketua Menteri memberitahu kawasan Satok sedang mengalami transformasi pesat dengan pelbagai projek infrastruktur yang sedang dilaksanakan. Katanya antaranya projek yang sedang rancak dilaksanakan adalah menaik taraf Jambatan Bintangor serta tebingan sungai yang diletakkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Pada majlis itu, sebanyak 8 persatuan menerima geran MRP berkenaan dengan jumlah keseluruhan berjumlah 1.152 juta ringgit. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu beliau akan melawat depo imigresen Semuja di daerah Serian pada Isnin depan bagi meninjau situasi di situ. Ia susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 di depo tersebut dengan merekod sebanyak 140 kes pada Jumaat. Saya akan berkunjung di Semuja. Semuja ada detention camp di bawah kelolaan immigration. Nampaknya ada satu kelemahan sebab dia Semuja ayat 140. Baik, dalam Semujaya dia dapat akomodir 450. Jadi sini itu ada 400. Jadi kita ni kan jangkit terus naik. Mungkin ada salah SOP si rekod di kata tegas. Saya pun akan pergi hari sini. Berita seterusnya, mengenai laporan harian COVID-19 Sidang Media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Sabtu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi JPBNS, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, terdapat 154 kes positif baru telah dikesan di 16 daerah di Sarawak, meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 13,974 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah Sibu 43, Kapit 23, Kuching 23, Kapit 20, Miri 16, Serian 13, Bentulu 13, Kenawit 6, Mabung 5, Julau 3, Semerahan 3, Meradung 3, Betong 2, Merudi 1, Bauk 1, Sebawah 1 dan Song 1. Sehubungan itu, daerah Marudi kini bertukar status kuning daripada hijau setelah 1 kes jangkitan tempatan baru dikesan. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Douglas menambah, JPBNS telah memutuskan semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang datang dari atau melalui Semenanjung, Sabah dan Labuan yang ingin datang ke Sarawak kini tidak lagi perlu membuat ujian PCR test 3 hari sebelum perjalanan berkuat kuasa mulai Isnin 22 Mac 2021. Manakala mereka masih perlu untuk mengisi secara online Inter Sarawak,
dan mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan dan dikuarantin 14 hari di negeri Sarawak. Kuarantin masih dikuat kuasa. Arahan ini ataupun tata cara ini akan berkuat kuasa mulai dari Isnin 22 Mac 2021. Selanjutnya mengenai program imunisasi kebangsaan. Suntikan dos vaksin Pfizer-BioNTech adalah selamat dan prosesnya tidak menyakitkan. Demikian menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah ketika ditemui selepas menerima dos kedua suntikan COVID-19 di Stadium Perpaduan Petrajaya pada Sabtu. Beliau turut menyeru rakyat khususnya guru taska dan tadika supaya tidak khawatir dan menggalakkan setiap rakyat divaksin supaya dapat melindungi diri dan orang lain. Saya rasa adalah kurang sakit dibanding daripada kali pertama dahulu, dan dari segi side effectnya memang tak ada. Jadi alhamdulillah. Dengan itu saya ingin menyeru kepada rakyat Sarawak dan seruan saya khususnya kepada golongan iaitu guru-guru, taska dan tadika supaya jangan merasa khawatir, ya. Proses vaksinasi itu tidak sakit dan insya-Allah ianya selamat dan kita perlu divaksin supaya kita dapat lindungi diri dan juga lindungi orang-orang yang kita jaga, terutama kanak-kanak yang kita didik di dalam taska dan di tadika. Sementara itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul berkata, suntikan vaksin COVID-19 merupakan tanggungjawab moral rakyat untuk melindungi diri dan masyarakat sekeliling. Beliau yang ditemui selepas menerima suntikan dos kedua di Stadium Perpaduan Petrajaya pada Sabtu, turut menyeru setiap rakyat untuk mendaftarkan diri bagi mendapatkan suntikan tersebut dengan segera dan tanpa berasa was-was. Syukur Alhamdulillah, saya telah melalui suntikan vaksin untuk kali kedua dan saya rasa tidak apa yang perlu dirisaukan setelah melalui suntikan vaksin yang pertama. Kemarin Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita telah melalui vaksin kedua beliau juga, dan pada hari ini beberapa Menteri Kanan dan juga frontliners juga melalui proses suntikan kedua. Saya galakkan kepada semua warga negeri supaya cepat mendaftar dan tidak ada rasa was-was untuk menjalani suntikan vaksin ini. Dan kerana ini adalah tanggungjawab moral kita, bukan hanya untuk melindungi diri sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat di klinik. So, laluilah, daftarlah untuk suntikan vaksin. Kita lindungi diri, kita lindungi semua. Turut hadir menerima suntikan kedua vaksin tersebut adalah Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utom, Menteri-Menteri Muda, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jaul Samion dan petugas Barisan Harapan. Beralih ke laporan berikut, penduduk di Bau terutama dari Kampung Singai tidak lagi perlu menggunakan sampan dan berjalan kaki ke Pekan Bau setelah siapnya jambatan beli tidak lama lagi. Jambatan tersebut adalah yang pertama dibina di Sarawak dengan reka bentuk daripada China oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR. Ketika ditemu mual media, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jineb, amat bersyukur dan merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg kerana meluluskan pembinaan jambatan tersebut. Beliau pada masa itu datang ke sini membuat walkabout, iaitu pada 2016 tak silap saya. 2015 masa itu beliau masih timbalan Ketua Menteri. Apa beliau datang sini, saya cakap, Datuk Petinggi, kita mulakan jambatan. Beliau luluskan 2 jambatan sekali. Satu busuk ini 5 juta, yang satu lagi tondong 10 juta. Dan tondong dalam proses pembinaan, dan ini tidak lama lagi sudah siap. Kita boleh pakai ini dulu. Semasa melawat pelancaran terakhir penampan jambatan Buso Musi pada Jumaat, beliau turut meminta pihak JKR untuk memasang lampu jalan termasuk lampu isyarat di jambatan itu kelak bagi melancarkan pergerakan kenderaan. Jadi kita pun mau JKR pertimbangkan
kerana kita masih mempunyai peruntukan ceiling 5 juta dan jambatan ini cuma 3.8 million. Jadi kita ada lebihan dalam 1 juta lebih lah, 1.1 million. Jadi kita mohon diguna pakai selebihnya supaya safety netting untuk jambatan sebab digunakan untuk pelajar kita berulang alik ke sekolah. Dan kedua, kawasan Melayu ni tidak lama lagi kita berpuasa, ada hari raya lagi. Jambatan ini dikatkanlah keselamatan dan juga di-collect, dihiasi dengan lampunya supaya menjadi lebih menarik lagi. Jambatan Buso Musi yang dijangka siap dan dibuka kepada orang ramai sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini telah mengalami sedikit kelewatan daripada jadual asal susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Sebuyau pula, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi telah merasmikan Jalan Kampung Lubuk Manta Atas, Tungkah Sebangan pada Jumaat. Projek jalan sepanjang 800 meter tersebut menelan kos sebanyak RM500,000 di bawah peruntukan Kerajaan Sarawak. Beliau dalam pada itu turut memaklumkan peruntukan tambahan projek transformasi luar bandar RTP 2021 berjumlah RM150,000 kepada Kampung Tungkah Lubuk Manta Atas, Lubuk Manta Hilir dan Lubuk Manta Hulu. Dalam masa yang sama turut diadakan penyerahan bendera Gabungan Parti Sarawak GPS kepada pengerusi ranting Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak PBB Kampung Tungkah Lubuk Manta Atas. Dalam program berasingan, Datuk Julaihi telah mengadakan lawatan kerja ke projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS di Kampung Lubuk Manta pada Jumaat. Menurutnya, PPRMS terbukti banyak membantu golongan kurang berkemampuan untuk memiliki kediaman yang selesa dan selamat. Beliau mengambil contoh salah seorang penerima, rakyat Amis, telah mendapat manfaat daripada PPRMS dengan bantuan baik pulih seperti atap, dinding dan lain-lain keperluan. Jelasnya, Pusat Hikmat Dun Sebuyau sentiasa memantau keperluan yang diperlukan oleh golongan sasar di kawasan itu dan memaklumkan segera kepada beliau untuk tindakan lanjut. Tambah Datuk Julaihi, setiap rakyat berhak merasai keselesaan hidup termasuk keselamatan yang terjamin memandangkan Sarawak kini semakin membangun menjadi negeri termaju menjelang 2030. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.